Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat tengah hari, apa khabar? So hari ni hari Jumaat, penghulu segala hari. Okay, so dah makan ke belum? Let's see. Hari ni nak kongsi ringkas saja. So tentang tajuk hari ni, ramai yang mengalaminya dan topik ni banyak juga dibincangkan secara terbuka. So saya kongsikan sekejap. Sekejap ya, saya buat setting. Okay. Okay. On my side, saya tidak pernah ada sejarah keguguran dan saya tidak pernah ada sejarah melahirkan secara pembedahan. So mungkin dan juga tak pernah ada sejarah kandungan ektopik atau kandungan anggur. So apa yang saya kongsi adalah melalui pembacaan dan juga kerana saya dikelilingi oleh ramai ibu yang menghadapi masalah-masalah sakit puan dan kebidanan ni lah. Okay. So I nak kongsi artikel ni sekejap. Okay. So saya kongsi daripada the Asian parent, okay, sebab keguguran dan cara mengatasinya. So I hope you can see this. Right, saya besarkan. Okay, so 5 sebab keguguran berlaku dan ini bukan salah ibu. Okay, so like I said, saya memang tidak pernah ada sejarah itu, sejarah ini keguguran, tetapi saya memang berhadapan dengan ramai. Ya, ramai ibu yang mengalami keguguran dan kerana dalam Pantang Plus juga kita ada tawarkan package rawatan untuk keguguran. Okay. So mari kita tengok. So tiada siapa yang inginkan keguguran berlaku namun di atas sebab-sebab tertentu ada kebarangkalian untuk ibu-ibu mengalami keguguran semasa hamil. Jom ketahui apakah sebab dan cara untuk mengatasinya. Okay, sebaik saja menerima berita yang kita sedang mengandung, sudah pasti ramai yang berdoa agar si kecil di dalam perut, okay, sihat membesar sehingga hari bersalin. Namun keguguran kadang-kala datang menjengah di dalam tempoh mengandung. Okay. So ia membawa 1001 cerita duka, namun percayalah keguguran itu merupakan satu perkara normal. Kami juga faham anda kini sedang berduka dan mungkin rasa sudah berputus asa. So kita kita berharap ya ibu tidak menyalahkan diri sendiri kerana ada sebab-sebab keguguran yang mungkin kita tak tahu. Okay, right. So 5 sebab keguguran. Okay, right. Yang pertama adalah masalah kromosom fetus bayi. So keguguran merupakan satu proses biasa di dalam kesinambungan kehidupan manusia. Maksudnya keguguran itu akan berlaku apabila fetus yang sedang membesar di dalam perut ibu mempunyai masalah kromosom. Okay, right. So maka keguguran adalah proses yang diciptakan oleh Tuhan supaya hanya fetus dan kromosom yang sempurna sahaja dapat membesar di dalam perut ibu dan seterusnya dilahirkan ke dunia dengan selamat. Sebab itu kalau orang tua kata memang orang kata baka ataupun janin yang tak elok tu, so memang Allah akan gugurkan, right? So apakah yang dimaksudkan dengan masalah kromosom? So setiap manusia mempunyai 23 pasang kromosom dan kadang-kala semasa dalam proses pembahagian dan penggandaan kromosom fetus bayi, jumlahnya terlebih atau tidak mencukupi. Apabila ini terjadi, keguguran akan berlaku. Okay. So masalah yang pertama ini membawa kepada 60% sebab utama keguguran dan ia selalu berlaku semasa trimester yang pertama. Okay. So masalah yang kedua, masalah thyroid pada ibu. Okay. So lagi satu sebab keguguran adalah masalah thyroid. Jika seseorang itu mengalami penyakit hypothyroid terkurang atau hyperthyroid terlebih, ia boleh membawa kepada masalah kesuburan dan keguguran. Hypothyroid akan menyebabkan badan si ibu menghasilkan lebih banyak hormon yang akhirnya akan membantutkan proses ovulasi. Manakala hyperthyroid pula mengakibatkan gangguan kepada hormon estrogen, iaitu hormon yang penting bagi proses pelekatan embrio, implantation pada uterus si ibu. Okay, so selalunya masalah thyroid pada si ibu akan menyebabkan keguguran di dalam trimester kedua. Okay, so ketiga ialah masalah bentuk rahim dan cervix. Sememangnya ada wanita yang dilahirkan dalam bentuk rahim yang luar dari kebiasaan.
Antaranya ialah rahim terbalik dan ataupun terbelah dua, uterine septum. So apabila si ibu mempunyai rahim sebegini, pelekatan embrio ya kepada uterus ibu sangat sukar untuk berlaku. Jika ia terlekat sekalipun, ada kebarangkalian tinggi untuk ia gugur. So masalah bentuk rahim membawa kepada 10% keguguran di kalangan ibu-ibu. Selain bentuk rahim, okey, keadaan cervix juga boleh membawa kepada masalah gugurnya bayi. Okay, cervix yang lemah akan menyebabkan keguguran pada penghujung trimester pertama kerana ia tidak mampu menampung bayi yang semakin membesar. Okay, so sebab yang keempat, penyakit diabetes yang tidak dikawal. Kena ingat ni ya. Okay. Penyakit diabetes yang tidak dikawal juga boleh meningkatkan potensi keguguran di kalangan ibu yang hamil. Ini adalah kerana penyakit diabetes akan membuatkan persekitaran rahim si ibu tidak mesra dengan fetus yang semakin membesar di dalamnya. So ia akan menyebabkan fetus itu tidak dapat hidup dengan baik, seterusnya gugur dari rahim. Okay, so masalah ini selalu berlaku di dalam trimester kedua. So trimester kedua 4 bulan lah, kandungan 4 bulan dan ke atas. Okay, yang akhir sekali ialah yang kelima, terlebih pengambilan kafein. Jika anda penggemar kopi atau sebarang minuman yang mengandungi kafein dan sedang hamil, anda perlu berhati-hati. Okay, menurut NHS UK, pengambilan kafein melebihi 200 mg akan kemungkinan keguguran sebanyak 2 kali ganda. So, saya pernah sentuh tentang bahaya kafein kepada ibu yang hamil. Okay. So, kajian menyatakan bahawa kafein yang diminum itu akan mengganggu plasenta dan membantutkan pembesaran fetus. So, jika anda ingin tahu, secawan air teh mempunyai lebih kurang 75 mg kafein dan secawan kopi pula ialah 100 mg kafein. So, jumlah kafein di dalam badan turut boleh meningkat jika kita ambil air soda, coklat dan juga minuman tenaga pada hari yang sama. So memang kena berjaga-jaga dan kena observe, kena perhatikan pengambilan kafein. So seboleh-bolehnya tidak melebihi 1 cawan kopi ya. Okay. So antara sebab keguguran yang lain, right, selain daripada yang tadi tu adalah jangkitan bakteria, masalah PCOS, masalah gaya hidup yang tidak sihat seperti merokok dan terdedah kepada bahan toksik serta komplikasi penyakit kronik yang lain. So bagaimana mengatasi? Okay, so saya kongsi sikit. So melalui artikel ni, apabila berlaku keguguran, ia boleh meninggalkan kesan yang agak buruk, agak teruk kepada emosi ibu dan juga pasangan. Right. So bagaimana hendak mengatasinya? Pertama, kena tahu bahawa keguguran adalah satu perkara biasa. 25% wanita hamil akan mengalami keguguran. Maksudnya kalau ada 100 ibu hamil, 25 orang akan mengalami keguguran. So ini adalah satu perkara biasa. Okay, and then 80% daripada bayi yang lahir selepas ibu itu keguguran adalah bayi yang sihat. So apa yang penting, teruskan berfikiran positif dan usaha lagi. Alright, kemudian jika anda mengalami masalah keguguran yang berterusan, mungkin anda perlu membuat ujian kromosom. Suami dan isteri kena buat ujian kromosom ini untuk memastikan tiada masalah. Okey. Seterusnya, ubah cara hidup kepada yang lebih sihat, lebihkan makanan bernutrisi, banyakkan senaman dan kurangkan terdedah kepada kafein, asap rokok serta bahan toksin di persekitaran anda. So ini yang saya selalu tekankan tentang pengambilan makanan bernutrisi. Jika puan ingin hamil, okey, ataupun mengalami beberapa keguguran sebelum ni, jadi kena tukar gaya hidup dan kena ambil makanan yang bernutrisi. Okay, so kena tengok yang ini. Right, kemudian bergembiralah dan jangan rasa tertekan. Perasaan gembira pada si ibu akan menghasilkan ovum yang sihat dan seterusnya membantu dalam kehamilan. Okay, so jika ada diabetes atau penyakit kronik yang lain, perlu dapatkan nasihat daripada doktor. So kena orang kata bantu dengan pembekalan ubat lah dan rawatan-rawatan lain. Okay, bagi masalah rahim yang tidak normal, masih ada harapan boleh buat pembedahan. Betul. Okay, kita akan buat pembedahan, rujuk kepada pakar kerana mereka ada
ada teknik dia, okay, untuk buat pembedahan ni. Right, so jika anda baru saja mengalami keguguran, jangan bersedih, banyakkan bersama dengan orang yang tersayang, banyakkan berehat dan kekalkan minda yang positif. Cuba lagi dan lagi. So kajian ada menyatakan bahawa setinggi 70% wanita berjaya hamil selepas mencuba semula dalam masa 3 bulan selepas keguguran. So statistik ini sangat tinggi. So semoga mendapat manfaat daripada artikel ini. Alright, so saya stop sharing. So interesting kan? Right, so sekarang nak bagi tahu memang statistik ya, setiap 100 ibu yang hamil 25% akan keguguran. Maksudnya 25 orang lah untuk sebab dia 1/4. So ini adalah satu perkara normal dan keguguran sentiasa orang kata boleh boleh dibincangkan secara terbuka kerana ini adalah lebih kurang banyak ya yang mengalami kes ini. Tapi kena antara punca-punca dia, especially kepada yang sering mengalami keguguran, right? Kemudian ada cara untuk mengatasi dia iaitu memastikan gaya hidup yang sihat. Gaya hidup yang sihat termasuk juga pengambilan makanan yang sihat. So memang kita sangat tekankan untuk itu kerana rahim ni dia macam tanah tau. Dia macam tanah yang kita nak tanam pokok. Kita nak tanam tanaman ni, so kita nak gembur tanah, kita nak baja tanah, kita nak airkan dia, kita nak semua-semua tu dia macam tanah juga. Okay, so sebab ini adalah dalam silibus childbirth ya. So maksudnya kita kena sihatkan dia. Sebidang tanah yang kita hendak bercucuk tanam ni kita kena sihatkan dia. So kita kena gembur, kena cukup air, cukup udara, cukup baja, cukup kasih sayang, cukup kata-kata motivasi, right? So dia akan subur, dia akan ladang ni, dia akan subur dan kemudian akan menumbuhkan pokok-pokok tanaman-tanaman yang sihat. So lebih kurang macam itulah rahim. Okay, so maksudnya kita kena jaga dia, kita kena bagi nutrisi, kepada dia. So bayangkan kalau tanaman itu tumbuh dalam ladang yang kering, gersang macam tu. So dia pun tak dapat orang kata tumbuh dengan sihat. So itu macam itulah. So masa saya lalu kursus childbirth ni, dia umpama macam tu. Ladang ni, rahim ni adalah macam ladang yang kita perlu bajakan dia. Okay, so kita bagi nutrisi dia supaya dia boleh memberikan zuriat yang sihat. Right, I think itu saja. So hopefully this benefits orang yang nak tahu kenapa berlaku keguguran ya. Okay, so technically fetus yang tak sihat memang Allah akan gugurkan. Right, so I think itu saja untuk hari ini. Jadi pesanan saya, jangan lupa muat turun e-book percuma kami di website pantamplus.com kerana kita ada 2 buku yang percuma iaitu panduan pemakanan semasa hamil dan juga panduan vaksinasi untuk ibu hamil dan ibu menyusu. Okay, so and due to that, jadi kita nak remindkan semua yang mendengar supaya menggalakkan ya ibu hamil untuk mendapatkan vaksin COVID-19 kerana hanya 57% ibu hamil dapat dos pertama dan hanya 20% ibu hamil lengkap 2 dos. So itu adalah satu statistik yang sangat rendah. So mohon kita saling mengingatkan kepada ibu-ibu hamil untuk mendapatkan vaksin. Boleh walk in dekat pusat pemberian vaksin tetapi bawalah bersama dengan puan surat rujukan ya, rujukan seperti buku merah, IC, surat doktor dan sebagainya. Okay, so mohon dapatkan vaksin kerana hanya 20% ibu hamil lengkap dos. Itu sangat rendah. Okay, itu sangat rendah. Okay, so kemudian saya nak umumkan yang kita memperkenalkan program fitness untuk selepas berlindang. So program ini adalah program atas talian tetapi program ini adalah satu-satu. Okay, so maksudnya satu peserta dan satu trainer.
Okay, so kita akan design program fitness iaitu senaman dan rancangan pemakanan untuk ibu selepas berpantang. So maksudnya ibu yang selepas berpantang tu mungkin dia sedang menyusu lagi, kemudian mungkin dia bersalin scissors atau bersalin normal, semuanya akan direka mengikut keadaan ibu itu. So jangan kalau berminat boleh hubungi nombor yang tertera sebab kita memang menawarkan personalized fitness program untuk wanita yang sudah melahirkan. Right, so itu saja perkongsian saya untuk hari ini. So semoga bermanfaat. Kalau boleh sharekan. Right, so meanwhile, okay, terima kasih kepada yang menonton. Right, thank you so much kepada yang menonton. So meanwhile, take care and stay safe. Kita jumpa lagi insyaAllah. Oh, sekejap. Saya mau tengok. Oh, okay. Thank you so much kepada Puan. Puan India, Puan bagi dulu arahan pada ibu berpantang untuk mengikuti arahan berpantang seperti menjaga makan dan minum dan rehat. Ya, thank you so much sebab memang kita selalu remind ibu hamil, ibu berpantang ni dia kena ambil makanan yang sihat, makanan yang sangat berkhasiat. Saya memang suruh buat ni sebab saya melalui proses berpantang dengan dijaga dengan baik oleh ibu yang menyediakan makanan yang sihat. So kerana itu kita cepat pulih dan kita dapat bekalkan susu. Okay, so nanti kita kongsi lagi banyak. Alright, thank you so much for the comment. Thank you so much for watching. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.